Bahasa Arab ni mudah je, kacang je. Ngak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bertemu kembali untuk mempelajari buku cerita Nahum. Dan sekarang ini kita sudah memasuki fasa al-mansubat kan. Okey. Sebelum ni kita belajar tajuk maf'ulun bih. Dah tak ingat dah. Dah tak ingat dah tajuk saya dan tak ingatnya. Tuan-tuan dan pelajar-pelajar mungkin semua ingat. Lama dah tak buat video. Tu dia cerita dia. Ada beberapa perkara yang busy walaupun musim PKP ni banyak lagi kerja-kerja lain yang nak dibuat. Terutama sekali melayan para pembeli buku cerita Nahum, terpaksa pos dan sebagainya, hari-hari ke pejabat pos. Okey. Hari ini kita sambung. Ni pun atas permintaan dan terima kasih pada sahabat kita, pelajar kita yang mesej saya supaya ajar sambung tajuk maf'ulun fih. Okey. Saya pun hampir lupa dah nak buat video ni. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni hari ni kita akan belajar tajuk al-mansubat. Yang kedua kita panggil al-mansubat kan, ada al-mansubat, ada 13, al-mafa'il 6 sekawan, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq. Okey. Dan seterusnya ada maf'ulun fih. Okey, cuma dalam buku ini susunannya dalam lagu tu kita letak maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, tapi itu untuk menyedapkan lagu supaya dia punya lirik rima dia kena. Okey, sebab lagu dia ada seni sikit. Okey, yang ni tak ada seni lah. Yang penting point dia tersusun. Okey, dulu kita belajar tajuk maf'ulun bih, mansubat yang pertama. Mansubat yang kedua kita belajar maf'ulun fih dulu. Okay, kenapa maf'ulun fih ni senang saja tajuk maf'ulun fih. Dia yang penting bila kita ingat je semua pelajar-pelajar, tuan-tuan, puan-puan, okey, muslimin dan muslimat sekalian. Bila tajuk maf'ul ni al-mafa'il 6 sekawan, bila dia sebut maf'ul bermaksud kalimah tu, ayat tu ada fa'il. Ada fa'il dulu, fa'il baru ada maf'ul. Kalau tak ada fa'il memang tak ada maf'ul lah. Sama juga dengan belajar tajuk maf'ulun bih sebelum ni. Kan ada fa'il tu, ada mesti ada fa'il. Baru dia ada maf'ul. Kalau tak ada fa'il maka dia tak ada maf'ul lah. Sekurang-kurangnya ada fa'il ataupun kalimah-kalimah yang yang beramal amalan fa'il. Itu tak apalah, kita cerita lain kali. Yang penting faham dulu ada fa'il. Senang faham. Okey, maf'ulun fi ni senang je, iaitu semua tempat yang sesuai letak fi. Maknanya kalimah tu dia mansub. Tapi kalau letak fi sebelum dia boleh sesuai makna dia. Dari segi makna dia sesuai. Letak fi makna pada. Fi ni makna pada, boleh di, boleh dalam, boleh. Ada 3 makna yang biasa digunakan untuk fi. Okey. Jadi ia melibatkan zaraf zaman dan zaraf makan. Dia melibatkan zaraf zaman dan zaraf makan. Ini kalau baca ni memang payahlah nak faham. Baca gini senang cerita macam ni je maf'ulun fi ni. Tengok bawah ni. Inilah senang cerita dia. Dia kata apa ni Ustaz Selam? Ada tips ke Ustaz? Ni lupa tak nampak ni. Okey, ada tips ke Ustaz? Ada. Kalau jumpa kalimah-kalimah ni maka yakinlah. Yakinlah ia adalah maf'ulun fi. Jumpa je kalimah ni dalam keadaan yang mansub, dia maf'ulun fi. Senang cerita, tak payah fikir banyak. Sebenarnya dalam bahasa Arab ni banyak tips yang begini, tetapi kadang-kadang diabaikan oleh sesetengah pelajar. Dia tak perasan benda ni. Okey, contoh jumpa apa? Okey, ni zaraf zaman, ni zaraf makan. Zaraf zaman ni melibatkan masa. Okey, zaraf zaman ni melibatkan tempat. Zaraf makan, zaraf zaman masa, zaraf makan tempat. Zaraf zaman contohnya saatan, sejam, 2 jam, detik, sejam. Okey, saatan atau detik. Sabahan pada waktu pagi, masalah. Lailan pada waktu malam. Naharan pada waktu siang. Tak ada naharan, tambahlah sendiri. Zuhran, waktu zuhur tengah hari. Masaan, petang. Ghadan, esok, dan seterusnya lah. Syahran, sanatan, saatan. Saatan bulan 2 kali. Betul-betul ada orang bagi tahu saya typo 2 kali, potonglah 1. Okey, kita potong 1, potong sama dia. Okey, alright. Yauman, usbu'an, dan begitulah. Semua benda yang melibatkan masa yang mansub adalah maf'ulun fi. Okey. Makan pula, tempat. Amama, depan. Tahta,
di bawah, fauqa di atas, janibah di sisi, dan seterusnya, wara'a di belakang. Inilah semua adalah maf'ulun fi. Senang je, jangan susahkan benda yang senang. Contoh dia yang bawah tu, qara'a Muhammadun al-kitaba lailan. Muhammad membaca buku pada waktu malam. Lailan ni sebenarnya dia boleh dua ayat sebenarnya. Boleh dua-dua kita buat. Sama ada qara'a Muhammadun al-kitaba fi al-laili. Kalau kita letak fi al-laili. Okey. Tapi kalau fi al-laili, dia jadi fi huruf jar, al-laili majrur bi harfil jar, wa alamatu jarrihi kasrah. Dia tak jadi maf'ulun fi lah. Tapi bila buang je fi boleh. Untuk apa? Kenapa buang fi? Bagi ringkas lah. Bagilah. Bahasa Arab ni dia bahasa ringkas. Dia boleh buat ringkas. Tu keistimewaan dia. Buang fi, dia terus jadi mansub. Jadi lailan. Itu yang dimaksudkan dengan fi ke atas tadi ni. Boleh buang fi tu. Nak letak fi, boleh juga. Fi al-laili. Boleh. Maksudnya sama. Muhammad baca buku di waktu malam juga. Tapi kalau buang fi, jadi lailan. Jadi mansub. Boleh tak kita buat tak ada fi, tapi boleh tulis lailin? Tak boleh. Itu salah. Bila buang fi, dia jadi lailan. Jadi qara itu dia panggil maf'ulun fi. Fi tu pun ada dah, kita nampak kan. Fi tu dia ada clue dia dah tu. Qara'a Muhammadun al-kitaba lailan. So lailan, jika kita buat 5 soalan scan, lailan nak suruh senang nampak lah. Kita tak buatlah Muhammadun. Ni kita dah belajar ni marfu' ni. Al-kitaba pun kita dah buat. Kalau nak buat sesuatu panjang pula video ni kan. Ni agaknya tak payah buat lah kot. Okay. Lailan, kalau buat 5 soalan scan. 1, isim. 2, mansub. 3, maf'ulun fi. Kenapa dia mansub kan? 3, sebab dia maf'ulun fi. 4, fathah. 5, mufrad. Settle. Itulah maf'ulun fi. Okey. Kita boleh bagi lagi contoh lain. Okey, contohnya. Okey, kita tengok contoh ini. Tadi kita bagi zaraf zaman, kita ambil satu zaraf makan pula. Qama Zaidun amama al-fasli. Berdiri Zaid di hadapan kelas. So qama, ini kalau kita campur balik yang sebelum ni, dia jadi campur dengan tajuk lain lah kan. Zaidun ni fa'il. Tak payahlah kita buat 5 soalan sekian. Kita fokus pada amama dulu. Amama, supaya semua orang boleh faham dan fokus. Murakkaz. Okey, amama, kalau kita i'rab dia 5 soalan sekian, guna 5 soalan sekian. Isim mansub. Okey, pakai i'rab dia mansub. Kenapa dia mansub? Sebab dia maf'ulun fi. Okey, dengan apa dia mansub amama? Dengan apa dia mansub? Dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Sangat mudah. Itulah i'rab dia. Kalau nak i'rab dalam bentuk lain, yang bentuk yang biasa kita guna, itu maf'ulun fi mansub bil fathah. Ataupun ada satu cara lain dia i'rab macam ni, maf'ulun fi mansub, maf'ulun fi mansub alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah pun boleh. Mana-mana je, yang penting faham. Okey. So, itu saja untuk tajuk maf'ulun fi. Yang penting jumpa je kalimah-kalimah dalam kotak tadi. Okey, jumpa je kalimah-kalimah ni, maf'ulun fi lah tu. Dari segi makna tu saya tak urai satu-satu lah. Yang sebab panjang kalau urai satu-satu tu, sebab dia banyak. So boleh cari dalam kamus. Okey. تعلموا العربية وعلموها الناس.